Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel saya selama ini. Dan terima kasih kepada komen-komen kamu. Walaupun begitu, bagi kamu yang pertama kali bersama dengan channel ini, saya mohon pertolongan kamu. Tolong bantu saya untuk menjadi channel yang lebih baik, lebih besar, supaya kita akan menjadi suara rakyat. Channel ini, channel kita, channel Rakyat Malaysia. Jadikan channel ini besar supaya cukup menarik perhatian Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri yang berkenaan, supaya kita boleh menjadi suara bagi rakyat Malaysia melalui channel kita ini. Tekan butang subscribe, bantu saya dengan tekan butang subscribe, kerana butang subscribe itu percuma. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tak habis-habis Tok Guru Hadi Awang masih lagi meroyan, tak puas hati Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Lagi pelik seolah-olah Tok Guru Hadi Awang macam tak pandai matematik. Macam tidak pandai matematik. Kenapa saya kata begitu? Baru saja sebentar tadi ada satu berita yang amat mengejutkan. Pukul 7.02 petang tadi diterbitkan di BH Online. Kata Tok Guru Hadi Awang, kerajaan perpaduan diterajui Anwar rapuh, tidak cukup majoriti. Pandai kira ke tidak? Pandai kira ke tidak? Macam mana untuk jadi majoriti? Perlu sekurang-kurangnya dapat 112. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang sudah mencecah 140. Takkanlah di Pertuan Agong tak pandai matematik sampai dia bagi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim kalau dia tidak cukup majoriti. Apa bendanya Tok Guru Hadi Awang cakap ni? Kita pun tak faham. Macam mana dia kira pun saya pun tidak faham. Takkan mempersoalkan lagi Agong tak pandai kira matematik pula. Aduh lah. Tok Guru Hadi Awang kalau dikira 80 okeylah, kata 80 lah. 80 campur 30 dah 110. GPS 20 dah 130. Mana yang dah cukupnya pula ni Tok Guru Hadi Awang? Ataupun kami perlu belajar matematik baru, iaitu 80 tambah 30 jawabnya 49. Begitukah? Aduh, pelik-pelik. Presiden PAS Tan Sri Abdullah Hadi Awang menyifatkan kerajaan perpaduan yang ditubuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebuah kerajaan yang rapuh atas faktor tidak cukup majoriti. Rapuh apanya? Sudah ada menteri, sudah dilantik pun. Jadi saya mau tanya sajalah. Kalaulah PAS bergabung dengan Bersatu, bergabung dengan BN, PAS, adakah kerajaan BN cukup majoriti? Mana lebih banyak? BN campur PH ataupun Perikatan Nasional campur PN, campur BN, Perikatan Nasional campur Barisan Nasional. Mana yang lebih besar? Cuba kasih keluar matematik kamu, tekan kalkulator. Jadi sekarang, sebelum cakap pada pendapat saya, belajar dulu matematik. Kalau kata rapuh tak rapuh, kena cermin diri dulu. Kalau bergabung dengan Perikatan Nasional, bergabung dengan Barisan Nasional, dibanding dengan Barisan Nasional, bergabung dengan Pakatan Harapan, mana nombornya lebih besar? Saya belajar juga sampai darjah 2. Sempat juga belajar 40 tambah 40 itu 80. Sempat juga saya belajar 30 tambah 80 itu 110. Tapi 70 tambah 30 baru 100. Baru 100. Jadi nampaknya entah dari mana Tok Guru Hadi Awang dapat
kenyataan pelik nih. Beliau yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional berkata, antara jemaah yang dilantik menganggotai Kabinet Kerajaan Perpaduan itu juga terdiri dari kalangan mereka yang disebut oleh pemimpin Pakatan Harapan sendiri sebagai perompak dan penyamun. Betul lah tuh. 2 kali 5 juga sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Kalau Barisan Nasional berkawan dengan Perikatan Nasional, habis tuh siapa yang kamu mau lantik? Siapa yang kamu mau lantik? Beranikah kamu tidak lantik Zaid Hamidi? Sekali lagi saya tanya, beranikah? Ingat dulu Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, antara orang-orang yang bertanggung jawab yang menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin terlingkup habis, terkantoi habis, tak ada pun majoriti di parlimen, di Dewan Rakyat, ialah Zaid Hamidi dan Najib Razak. Berani lagi kah kamu tak bagi dia peluang untuk jadi timbalan Perdana Menteri kah, Berani lagi kah? Yang ku cintai sudah balik. Woi, gembira rasanya. I love you so much. Okey, belajar matematik lah dan cermin diri lah. Sekarang ialah sebab dah tak ada kuasa, bolehlah cakap begitu. Nanti kalau ada kuasa, sanggup, beranikah ketepikan mereka yang ada? Kamu pun cakap mereka juga perompak, betul tak? Tapi yang kamu rayu-rayu dulu supaya menyokong kamu siapa? Itu juga Barisan Nasional UMNO kan? Katanya kerajaan yang ditubuhkan ini adalah sebuah kerajaan yang rapuh atas faktor tidak cukup majoriti. Sekali lagi itulah saya pening. Majoriti apa yang nak cukup nih? Takkanlah di Pertuan Agong lantik Perdana Menteri yang tiada majoriti. Ini saya rasa pelik betul-betul. Cuba kamu beri jawapan supaya saya dapat paham. Tambahan pula terdapat jemaah menteri. Ini yang sudah tadi. Oleh itu, sebegini yang dilantik menjadi menteri, ini yang berlaku. Kita sabar sekejap. Ini ujian Allah SWT berikan kepada kita. Katanya menurut siantaran di Twitter dan Facebook hari ini. Memanglah, semua pun diberi ujian. Tapi kita tengoklah ujian tu sampai bela. Kalau tak bertobat sampai bela-bela lah tu. Petang tadi, pengerusi Barisan Nasional, Presiden UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah selesai mengangkat sumpah jawatan timbalan Perdana Menteri 1, manakala Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang juga ahli Parlimen Petra Jaya, Datuk Seri Fadila Yusof, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri nombor 2. Kerajaan Perpaduan kini mempunyai 28 menteri, adalah kabinet yang jauh lebih kecil berbanding 31 jemaah menteri dalam kerajaan yang terbentuk sebelum ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju Anwar Ibrahim tiada majoriti. Kenapa? Sebab saya percaya yang di Pertuan Agong melantik Anwar dengan majoriti yang cukup. Jangan persoalkan lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.